Paparan utama malam ini, penubuhan Sekretariat Nukleus Narkotik di Tebedu. KPWKM pandang serius kes bayi ditinggalkan dalam kenderaan. Datuk Seri Roland Sagah rasmikan PJR bergerak di Tarat. Petani digalak memanfaatkan penggunaan teknologi. Penduduk di Kampung Datu, Hilir dan Baru Sibu bakal mendapat rumah baru. Program Ihya Ramadan peringkat Matu 2024 dan program Santunan Mahabah. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama dengan saya Maria Suji. Penubuhan Sekretariat Nukleus Narkotik SNN di Tebedu merupakan langkah strategik dalam usaha memerangi isu penyalahgunaan dadah di Sarawak. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Kau Kok Ching berkata SNN berperanan sebagai pusat maklumat dan hubungan antara agensi tempatan dengan rakan sejawat mereka dalam pertukaran maklumat berkaitan penyeludupan dadah. Kita punya SNN dan Sekretariat di nuklear narkotik dekat Tebedu sana, dan peranan dia untuk menjadi sebagai anggota liaise dengan counterpart kita untuk mendapatkan information sama ada penyeludupan yang terutama dalam drug narkotik saya itu keluar masuk dan exchange information dan bertik tindakan yang cepat sekiranya maklumat dia akan salau terus kepada pihak dan kepada kontingen Sarawak. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg di Wisma Bapa Malaysia di Kuching pada Selasa. Datuk Kau menambah pihaknya akan menambah jumlah anggota dengan membuka sebanyak 128 kekosongan jawatan anggota polis JSJN di 13 buah daerah di Sarawak. Jelas beliau ini bertujuan untuk mengisi jawatan-jawatan kosong daerah berkenaan yang telah dikenapasti sebagai kawasan yang memerlukan lebih banyak anggota penguatkuasa. Kita akan cari yang pengalaman untuk letak di sana untuk mengisikan pos-pos yang di daerah yang tidak ada kekuatan pegawai ataupun anggota narkotik. Turut hadir Timbalan Pengarah Narkotik, Penguatkuasaan, Pencegahan, Kepolisan Am SAC Mat Zani atau Muhammad Salahuddin Cik Ali dan Ketua JSJN Sarawak SCP Mustafa Kamal Ghani Abdullah. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM memandang serius kes bayi atau kanak-kanak ditinggalkan di dalam kenderaan. Hal ini susulan sebanyak 12 kes telah dilaporkan oleh Polis Diraja Malaysia PDRM dari tahun 2020 hingga Februari 2024 yang mana kecuaian ini telah mengakibatkan kematian. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata KPWKM sentiasa berusaha supaya insiden meninggalkan anak-anak di dalam kereta sehingga menyebabkan kematian tidak berulang. Pertama, kerajaan sentiasa berusaha meningkatkan kesedaran dan memberi peringatan melalui media massa pada membendung masalah ini masalah ini berulang. Sebagai contoh, infografik berkaitan tips elak anak tertinggal dalam kereta. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian penyampaian subsidi yuran pengasuhan kanak-kanak di Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska dan kempen keselamatan kanak-kanak dalam kenderaan di Kuching pada Isnin. Ahli Parlimen Santubong itu memberitahu KPWKM melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM telah mewujudkan garis panduan keselamatan kanak-kanak di setiap taska yang berdaftar untuk memastikan masalah seperti ini daripada berlaku. Di garis panduan ini antara lain menyatakan tanggungjawab ibu bapa menjaga ataupun penjaga hendaklah memaklumkan ketidakhadiran atau kelewatan penghantaran anak ke taska dalam tempoh 30 minit dari waktu sepatutnya dihantar ke taska seperti saya sebut tadi. Dalam majlis tersebut, JKM Sarawak telah mengadakan satu kolaborasi bersama My Little Reminder untuk menyampaikan taklimat bertajuk
keselamatan kanak-kanak dalam kenderaan dan pendedahan kepada sindrom terlupa bayi kepada tetamu yang hadir. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagah Wiin telah merasmikan program jualan ramah PJR bergerak di Dewan Serbaguna Kampung Serumah, Siburan pada Ahad. PJR bergerak ini merupakan anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN yang menawarkan penjimatan harga barangan keperluan harian sehingga 3% lebih murah daripada harga biasa pasaran setempat. Antara barangan keperluan asas yang ditawarkan pada harga ramah seperti beras, minyak masak paket, telur ayam, ayam segar dan lain-lain barangan asas harian. Ahli Dewan Undangan Negeri Aduntara itu kemudiannya berkesempatan meninjau kedai-kedai jualan di samping bertemu penduduk yang hadir ke PJR tersebut. Para petani di negeri ini seharusnya memanfaatkan penggunaan teknologi bagi menjalankan aktiviti pertanian untuk meningkatkan kuantiti, kualiti, kelestarian dan pengeluaran kos efektif. Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, sistem pertanian moden amat digalakkan kerana ia terbukti membawa pelbagai faedah penting kepada industri pertanian dan masyarakat keseluruhannya. Menurut beliau, kaedah pertanian moden diyakini menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan kurang menggunakan tenaga berbanding pertanian tradisional. Adun Kemenak itu berkata demikian semasa berucap merasmikan tiang rumah mini Cili di Bukit Sekubung Sebauh pada Sabtu. Dalam ucapan sama, Datuk Seri Dr. Stephen turut mengumumkan peruntukan untuk membina bumbung rumah panjang baru tersebut. Di samping itu, beliau juga menasihati setiap jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK rumah panjang di situ untuk memastikan setiap status tanah tapak rumah panjang yang telah atau ingin didirikan di kawasan berkenaan mendapat pengesahan daripada pejabat daerah terlebih dahulu. Rumah asal penduduk di Kampung Datu, Hilir dan Baru, Sibu akan diganti serta didirikan kediaman baru di Kampung Datu Baru. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai, beliau telah mengadakan perjumpaan bersama penduduk yang terlibat dengan projek pembangunan Kampung Datu, Hilir dan Baru Sibu di Pejabat Pusat Khidmat Adunangka Sibu pada Sabtu. Dalam perjumpaan tersebut, Datuk Dr. Anwar berjanji akan membela nasib mereka selain memberi jaminan tiada keluarga yang akan dipinggirkan atau digugurkan dari senarai penerima rumah baru. Katanya keluarga yang menumpang di rumah yang sama turut akan diberi keutamaan mendapatkan rumah di kawasan perumahan baru Kemunyang. Perjumpaan tersebut melibatkan seramai lebih kurang 70 orang yang mewakili 50 keluarga yang terlibat dalam proses pemindahan untuk laluan pembangunan di kawasan kampung mereka. Beliau yang juga adun nangka menambah tujuan utama perjumpaan ini adalah untuk memberi penjelasan tentang kedudukan mereka yang terlibat agar mereka tidak keliru dan faham tentang proses pengambilan tanah mereka. Sempena Ramadan tahun ini, Lembaga Amanah Kebajikan Islam Matu, LAKIM dan Masjid Daerah Matu dengan kerjasama Pejabat Daerah Matu telah menganjurkan program Ihyah Ramadan peringkat Daerah Matu 2024 dan program Santunan Mahabah. Program ini telah dirasmikan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman merangkap Adun Jemoreng, Datuk Mursyid Adiraja Dr. Juandan Jaya pada Ahad. Dalam ucapannya, beliau berkata program seperti ini cukup penting untuk dihidupkan dalam kalangan masyarakat bagi memastikan perpaduan, kesatuan, silaturahim sentiasa terpelihara. Justru beliau mengharapkan semua masjid dan surau di seluruh daerah Matu di kawasan Jemoreng dapat mengadakan program seperti itu juga. Menurut beliau, dalam kegairahan menyambut bulan Ramadan, masyarakat perlu berkongsi kegembiraan dengan mereka yang kurang berkemampuan agar mereka juga dapat merasai kegembiraan menyambut Ramadan.
Terdahulu, Dr. Juanda bersama tetamu lain telah merasmikan Bazar Ramadan Daerah Matu. Seramai 46 peniaga mengambil bahagian dalam bazar tahun ini dan ianya mendapat sambutan menggalakkan dari masyarakat setempat. Bazar ini menjadi tumpuan masyarakat tanpa mengira kaum dan agama kerana selain menyediakan pelbagai kuih muih, lauk pauk dan minuman, ia juga turut menjual pakaian sekaligus membuka peluang kepada para peniaga untuk menjana pendapatan. Sekian edisi malam bersama dengan saya Mara Suji. Sebelum mengakhiri berita, sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Ayo sama-sama kita nantikan dan memeriahkan Temasya Sukma ke-21 Sarawak 2024. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.